Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحييكم تحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana di pagi yang barakah ini kita dapat bersama, kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah kurniakan, tingkatkan darjat keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dunia kita, demi untuk kita dapat melakukan ibadat dengan lebih sempurna. Amma ba'd. Sama-sama dirahmati oleh Allah SWT. Pagi ini insyaAllah marilah kita sama-sama merenung dan muhasabah terhadap diri kita, khususnya sebagai hamba di sisi Allah SWT, sebagai hamba yang sentiasa dalam keadaan melakukan dosa dalam maksiat kepada Allah SWT. Jadi apakah yang perlu kita lakukan dalam keadaan kita banyak maksiat dan dosa kepada Allah SWT? Tiada lain dan tidak bukan adalah kita sentiasa istighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Jadi kerana taubat kita itu mudah-mudahan akan lebih mudahkan lagi kita beribadah kepada Allah SWT. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya kita nak meninggalkan maksiat, dosa kepada Allah SWT, dan tidak mampu juga untuk bertaubat, bangun beribadat kepada Allah SWT melainkan dengan keizinan Allah SWT. Maka kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah sentiasa memberi kita kekuatan, membimbing kita, sentiasa menjaga diri kita, menjaga penglihatan kita, pendengaran kita, percakapan kita, tingkah laku dan tindakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi seorang mukmin yang saleh dan muslih, yang sentiasa memperbaiki dirinya dan sentiasa berusaha untuk memperingatkan teman-teman, sahabat, saudara-saudara mereka yang seakidah. Sama-sama dirahmati oleh Allah SWT. Satu perkara yang penting dari kepada kita ini adalah persoalan kehidupan sosial kita bermasyarakat, kerana di sana membantu kita untuk melaksanakan perkara kebajikan, perkara kebaikan yang banyak yang kita boleh lakukan, dan manfaatnya kepada selain daripada diri kita, juga manfaatnya kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Sebagaimana hadis junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Mas'ud dalam sebuah kitab yang disyarah, yang ditulis, yang dikumpul oleh Imam Suyuti dan disarah oleh Imam Manawi dalam kitab Faidul Qadir, hadis yang ke-350. Jadi dalam hadis tersebut berkaitan dengan persoalan diri kita bersama dengan lingkungan kita. Maksud dia, lingkungan kita itu adalah para jiran kita. Jadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sna 'alaika jiranuka annaka muhsin, wa anta muhsin. Wa idza sna 'alaika jiranuka annaka musii'un, fa anta musii'un." Saya ulangi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sna 'alaika jiranuka annaka muhsinun, fa anta muhsin. Wa idza sna 'alaika jiranuka annaka musii'un, fa anta musii'un." Apa maksud dia? Sahabat rahmatullah Allah SWT, Nabi SAW bersabda, apabila jiran-jiranmu memujimu bahawa sesungguhnya engkau adalah orang yang baik, orang yang muhsin, maka benarlah bahawa engkau orang yang baik.
Dan apabila jiran-jiranmu mencelamu bahawa sungguhnya engkau adalah orang yang jahat, maka benarlah bahawa engkau adalah orang jahat. Al-Kamakal. Jadi apa yang kita nak persoalan? Ada tanda persoalan pada diri kita yang sepatutnya kita sentiasa muhasabah dan kita melihat supaya diri kita ni sentiasa dalam keadaan dipandu oleh syariat Allah SWT, mengikuti apa yang dikatakan oleh junjungan besar Nabi SAW. Bagaimana nak menjadi seorang umat yang baik, seorang hamba yang benar-benar mengabdi kepada segala titah perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulnya. Jadi persoalan di sini adalah apa anggapan jiran kepada kita. Sebenarnya apa anggapan jiran kepada kita? Jiran kiri, sebelah kanan, belah depan, belah belakang. Bagaimana agaknya hubungan kita bersama dengan jiran kita? Seandainya adalah orang bertanya kepada jiran di sekeliling kita, bagaimana hal keadaan kita? Apakah kita pasti bahawa kita sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tadi, antara dua keadaan, dua kategori. Yang pertama yang dikatakan tadi oleh Nabi SAW ialah seorang yang muhsin. Jadi kalau dijawab oleh jiran sekeliling kita sebagai seorang muhsin, maka benarlah kita bahawa kita seorang muhsin, seorang yang suka melakukan kebaikan. Sebab itu yang Nabi sebut. Dan apa yang Nabi sebutnya adalah benar belaka. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak memperkatakan sesuatu, memperbuat sesuatu, melainkan ia datang apa yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah persoalannya. Jadi adakah kita ni seorang jiran yang muhsin ataupun jiran yang musik, iaitu yang selalu menyakiti jiran, melakukan kejahatan-kejahatan, mengganggu ketenteraman jiran dan sebagainya, yang tidak selayaknya dilakukan sebagai seorang jiran. Itu yang kita pagi ni kita nak muhasabah, supaya kita sentiasa di mana saja kita berada, kita tinggal, di sekeliling kita itu siapa jiran kita yang muslim ke non muslim ke, itu tidak dikira. Mereka itu adalah jiran kita. Jadi apa kata jiran terhadap kita, itulah sebenarnya diri kita di sisi mereka, di sisi Allah SWT dan di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kita nak muhasabah pada pagi ini. Saya berhati Allah SWT dalam surah An-Nisa juga disebut, kan? An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah SWT, dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi dalam surah An-Nisa ni ada satu kita tak sebut semua perkara yang disebutkan dalam surah ini. Kita cuma nak menyampaikan bagaimana Allah SWT melalui firman-Nya menyebut tentang jiran tadi itu. Iaitu jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh. Siapa jiran kita? Ada setengah ulama mengatakan bahawa jiran kita di sekeliling kita adalah 40 buah rumah. Ulama menyebutkan kan, di depan 10 mungkinlah, di depan 10, di belakang, di kiri kanan 10, belakang 10. Jadi jumlah dia 40. Jadi itulah jiran-jiran kita. Jadi bagaimana hubungan kita dengan jiran-jiran kita? Itu yang kita kena sentiasa muhasabah, kan. Walaupun kita rasanya kita masih ramai lagi jiran-jiran yang kita tidak kenali, di kiri, di kanan, belakang ataupun di depan. Paling tidak kita akan hanya mengetahui jiran-jiran kita ni 2-3 buah pintu rumah sebelah kiri dan kanan, depan mungkin 2-3 pintu, belakang mungkin tak tahu.
Sebab di belakang, kita jarang lalu di depan halaman mereka ataupun di depan laluan jalan di depan rumah mereka. Jadi itulah keadaan diri kita di akhir zaman ini. Bagaimana hubungan sosial kita dengan jiran kita sangat lemah dan sangat kurang berinteraksi. Masing-masing dengan kesibukan masing-masing, masing-masing dengan hal diri masing-masing yang kadang-kadang menghambat ataupun menghalang daripada proses komunikasi berinteraksi. Jadi Nabi SAW juga yang daripada Abi Shuraih radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, ini nak menguatkan lagi, memperbanyakkan lagi info berkaitan dengan persoalan jiran ni. Apa kata Nabi SAW? Kalau Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Maksud dia persoalan akhirat ni, persoalan keimanan, persoalan kehidupan akhirat ni sangat berkait rapat dengan persoalan hidup berjiran ni. Jadi ini bukan perkara kecil sebenarnya, satu perkara yang besar. Sebab Islam ni akan bangun kerana antaranya disebabkan oleh, selain daripada akidah, adalah kerana persaudaraan, ukhuwah, persaudaraan. Jadi persaudaraan tu bagaimana kita melihat dan menilai persoalan persaudaraan. Dalam komuniti yang paling kecil ada kaum keluarga dan kerabat kita. Kalau lebih besar lagi masyarakat kita, qaryah kita, kampung kita, ataupun taman kita, ataupun yang dikatakan sebagai jiran tu tadi, 40 buah rumah di sekeliling kita itu. Jadi tu yang bila setiap 40 buah rumah, setiap 40 buah rumah berikutnya, sekiranya berlaku hubungan yang baik sesama mereka, maka tidak mustahil dia akan menguatkan sebuah masyarakat itu. Dia akan menghasilkan satu keadaan, satu suasana yang harmoni, yang sejahtera, yang tiada di dalamnya persoalan dengki, khianat, adu domba, sakit hati dan berbagai-bagai lagi yang boleh mengeruhkan hubungan ataupun suasana persaudaraan, hubungan sosial di dalam masyarakat itu. Jadi itulah pentingnya jiran sebenarnya disebutkan oleh Nabi SAW tadi, dan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah SWT di dalam surah An-Nisa tadi. Jadi itu hadis yang baru saya sebut tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Maka berbuat baiklah, yuhsin, berlaku baiklah, berlaku ihsanlah kepada jiran dia. Jadi daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarih. Khair, sebaik-baik sahabat di sisi Allah, itu adalah mereka yang baik terhadap sahabat-sahabatnya. Dan wa khairul jirani, dan sebaik-baik jiran itu di sisi Allah, indallah khairuhum li jari. Mereka yang sebaik-baik akhlak dia, kepribadian dia, hubungan dia bersama jiran-jiran dia. Ini menguatkan lagi kefahaman kita, pengetahuan kita, maklumat kita bagaimana persoalan jiran ini kita harus dijaga dan diperbaiki. Sesama dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kita lihat kehidupan sosial masyarakat dan sebuah masyarakat Muslim itu diikat selain dari persoalan akidah tadi, di dalam sebuah taman, sebuah penempatan kedudukan itu biasanya akan ada surau, masjid, musalla, dia akan ada. Itulah tempat perhimpunan, tempat perkumpulan ahli karyah, tempat perkumpulan mereka, pusat mereka untuk melakukan berinteraksi sesama mereka, iaitu di surau, di masjid. Begitulah keadaan bagaimana Islam ni diatur dan disusun oleh Allah SWT. Bagaimana syariat Islam ni menjadikan surau, masjid itu sebagai wahana, sebagai tempat, sebagai wasilah bagaimana nak menghimpunkan
nak mentajmikkan ataupun nak mengumpulkan umat dia dan di satu tempat di mana di sana boleh berlakunya pelbagai-bagai aktiviti dalam menzahirkan proses interaksi dan berkomunikasi. Jadi itu pentingnya. Maksudnya kalau sebuah tempat itu ada pusat dia, maka mudahlah untuk kita berurusan. Jadi di sanalah tempatnya untuk kita berurusan. Umat Islam ni berurusan. Selain beribadah kepada Allah SWT, menunaikan salat secara berjemaah, kan, di sana buat majlis-majlis perhimpunan umat Islam di hari-hari kebesaran, tempat berselawat, tempat untuk kenduri kendara, dan itulah yang akan menjadikan sebagai satu cara bagaimana menghubungkan persaudaraan di antara umat Islam. Dan dikuatkan lagi dengan prinsip dan konsep berjiran ini oleh syariat Allah SWT. Jadi inilah yang Islam ajar kepada umatnya. Inilah syariat Allah SWT yang sepatutnya kita yakin. Bila meyakini apa yang dibawa, apa yang diajar, yang dididik oleh Rasulullah, oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya daripada wahyu Allah SWT itu, maka keyakinan kita akan bertambah terhadap Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan segalanya, yang mengatur susun kehidupan manusia ni di dunia ni. Ada panduan, ada petunjuk. Sayangnya manusia tidak mengambil petunjuk itu, lalu mereka mendatangkan idea-idea dan cara tersendiri bagaimana mereka nak menjalani kehidupan. Itu sebabnya mereka jauh daripada perhatian Allah SWT, dan Allah biarkan mereka hidup dalam keadaan mereka sesat. Manusia-manusia sesat dan tidak dapat panduan atau bimbingan daripada Allah SWT. Berbeza dengan masyarakat Muslim. Selama mana mereka patuh terhadap apa yang yang dibawa oleh syariat Allah SWT, yang diperjelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, selagi mereka patuh dan mengikut, maka insya-Allah Allah itu yang akan mengatur kehidupan manusia. Jadi aturan ataupun keadaan, hal ahwal, keadaan yang kita jalani dalam kehidupan kita secara realitinya, maka itu sebenarnya berpandukan kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Itulah sahabat, ya. Jadi kita dapat sedikit pengajaran di Tazkirah ringkas ini berkaitan dengan persoalan siapakah diri kita di sisi anggapan jiran-jiran kita. Maka kita peliharalah, jagalah akhlak dan kepribadian kita, sama ada cara bercakap kita, cara kita berinteraksi, tindak laku kita, kan, bagaimana kita hidup bersebelahan dengan jiran-jiran kita, kita hormati mereka. Dan sekiranya mereka tak menghormati, itu menjadi tanggungjawab kita, dan kita muhasabah. Jadi tanggungjawab kita bagaimana nak mendidik mereka, bagaimana nak memberi kesedaran mereka tentang apa yang Islam syariatkan kepada kita, untuk kita share bersama dengan jiran kita. Tujuan dia apa? Tujuan kita nak mencari keridhaan Allah SWT, untuk mengabdi kepada Allah SWT. Sebab ini adalah perintah, ini adalah saranan, ini adalah formula-formula dalam kehidupan bersosial dalam masyarakat, mana hubungan sama jiran itu patut diperbaiki. Jadi cara dia seperti yang kita nak simpulkan tadi, secara dia bagaimana kita nak merealisasikan apa ataupun menzahirkan kehidupan berjiran sebagaimana yang ditunjukkan oleh syariat Allah SWT. Kita lihatlah dalam sirah, dalam sejarah, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat pada ketika di Madinah itu, kan, di mana kedudukan rumah sahabat. Kalau kita lihat, kalau kita baca sejarah sirah dan sebagainya, kita lihat di Masjid Nabawi itu, kan, di mana kalau kita menghadap ke kiblat Masjid Nabawi itu, maka rumah Rasulullah adalah sebelah kiri. Kemudian rumah Sayyidina Umar, sahabat Abu Bakar dan lainnya adalah di sekeliling Masjid Nabawi itu. Mana sangat berjiran. Selain mereka bersahabat, mereka juga adalah jiran, dan mereka juga adalah kaum kerabat. Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi SAW tu ada hubungan persaudaraan. Dengan Sayyidina Ali pun ada hubungan persaudaraan.
Jadi begitulah keadaan. Jadi jiran yang kuat ni selain daripada sahabat seagama, seakidah, apatah lagi kalau jiran itu adalah kaum kerabat dia, pakcik dia, makcik dia, jiran dia, adik-beradik dia, mak saudara dia dan sebagainya. Tambah kuatlah lagi kehidupan hubungan sosial dalam hidup berjiran tu. Jadi itulah sahabat dan hadirin Allah SWT, marilah kita sama-sama perbaiki diri kita, akhlak kita sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang ingin melihat kehidupan dunia ini ke satu kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Marilah kita sama-sama bangun untuk memperbaiki segala keadaan-keadaan yang rosak dalam kehidupan masyarakat kita. Maka kita terutama sekali menjadi contoh yang baik, menjadi contoh dan teladan ikutan yang baik kepada jiran-jiran di sekeliling kita, kepada masyarakat kita, kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan itulah sumbangan kecil dakwah kita, sumbangan kecil kita di dalam nak menyampaikan risalah Islam itu melalui akhlak dan kepribadian kita sebagai seorang ahli ataupun jiran kepada jiran-jiran kita yang lain. Supaya akhirnya mohon kemaafan sekiranya ada kekurangan dan kelemahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.